Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini saya ingin membincangkan kertas kerja yang bertajuk Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa ialah seorang Nabi dan Rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan 25 orang Nabi yang perlu diketahui oleh seluruh umat Islam. Nabi Ilyasa alaihissalam. Nabi Ilyasa tidak banyak diceritakan mengenai kisahnya di dalam Al-Quranul Karim, tetapi terdapat serba sedikit yang kisah ataupun tauladan yang perlu kita contohi daripada sifat baginda alaihissalam. Pertama sekali adalah salah silah Nabi Ilyasa alaihissalam. Baginda dikenali sebagai Ilyasa bin Akhtub. Ada pendapat lain mengatakan bahawa baginda mempunyai pertalian darah dengan Nabi Ilyas alaihissalam, tetapi kesahihan ini tidak dapat dibuktikan lagi. Ada juga pendapat lain mengatakan Nabi Ilyasa alaihissalam mempunyai pertalian darah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini dapat dibuktikan dengan nama-nama garis keturunan baginda, iaitu Asbad bin Adi bin Syadlam Afraim bin Yusuf alaihissalam. Selain itu, baginda alaihissalam adalah seorang Nabi yang diutuskan di kalangan Bani Israel, seperti Nabi-Nabi yang sebelumnya, seperti Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Musa dan lain-lain lagi. Baginda diturunkan kepada Bani Israel kerana sifat ataupun kenakalan, kedegilan masyarakat Bani Israel ini terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun telah diturunkan banyak nabi kepada mereka. Mereka membunuh dan mereka mengkritik segala apa yang disampaikan oleh nabi-nabi Allah ini alaihissalam. Seterusnya, kisah Nabi Ilyasa alaihissalam di dalam Al-Quran dan hadis. Ini dapat dibuktikan, iaitu Nabi Ilyas pernah berjumpa dengan Nabi Ilyasa. Berdasarkan peristiwa ini, pada ketika waktu tersebut, Nabi Ilyas alaihissalam melarikan diri daripada umatnya, dan baginda melarikan diri di luar kota, sehingga di luar kota lalu terjumpa sebuah rumah yang dihuni oleh seorang perempuan dewasa dan seorang anak yang kecil yang sedang melarat sakit. Mereka berdua ini adalah ibu kepada Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa alaihissalam, dan yang sedang menghadapi kesakitan itu adalah Nabi Ilyasa alaihissalam sendiri ketika waktu kecil sebelum diangkat menjadi Rasul. Pada waktu tersebut, Nabi Ilyas telah mengubati Nabi Ilyasa alaihissalam daripada menderita dengan penyakit tersebut. Semua adalah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu, Nabi Ilyasa sembuh. Lalu Nabi Ilyasa memasang niat untuk mengikut Nabi Ilyas dalam menyampaikan dakwah, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan mempelajari ilmu-ilmu untuk mentauhidkan umat manusia pada waktu ketika tersebut, untuk mentauhidkan akidah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu juga, Nabi Ilyasa alaihissalam meneruskan tugas kenabian
Nabi Ilyas alaihissalam, iaitu setelah kewafatan Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa telah menyambung dakwah Nabi Ilyas alaihissalam, dan Nabi Ilyasa menyedari bahawa manusia ini mudah berubah terhadap sesuatu, dan ramai orang yang telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala setelah kewafatan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyasa juga telah banyak membantu umatnya. Ini dapat dibuktikan bahawa sebelum Nabi Ilyasa menjadi raja, Nabi Ilyasa alaihissalam telah berusaha untuk menyampaikan dakwah, sehingga beliau diangkat menjadi seorang ketua ataupun pemerintah, dan telah banyak memberi kebaikan kepada umatnya, serta perkara-perkara yang dilakukan ini adalah untuk membawa umat manusia pada ketika itu memegang ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan perkara syirik, iaitu dalam penyembahan berhala. Di samping itu, kisah Nabi Ilyasa berdasarkan kisah-kisah Israiliyat. Yang pertama, baginda dikatakan mempunyai nama yang sama dengan Nabi Ilyas alaihissalam, akan tetapi perkara tersebut perbezaannya hanyalah daripada huruf vokal sahaja. Akan tetapi mereka mempunyai penampilan yang berbeza, ciri-ciri yang berbeza, malah mereka mempunyai satu matlamat yang sama, iaitu menegakkan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, Nabi Ilyas dikatakan tinggal di Samaria. Ini tidak dapat dijelaskan dari mana asalnya Nabi Ilyas alaihissalam, tetapi yang pasti adalah Nabi Ilyas alaihissalam adalah dari lembah sungai Yordania. Seterusnya, menjadi hamba, Nabi Ilyas menjadi hamba atau pembantu kepada Nabi Ilyas. Ini adalah tidak benar, kerana kepercayaan atau cerita ini dipercayai oleh penganut ahli kitab, iaitu Nabi Ilyas mengikut Nabi Ilyas dengan untuk menjadi hamba, tetapi tujuan yang sebenar adalah untuk mempelajari ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan menyampaikan dakwah, mengikut Nabi Ilyas untuk menyampaikan dakwah. Dan terakhir adalah mereka sempat untuk menyembelih lembu sebelum berangkat pulang daripada rumah tersebut. Ini adalah cerita ini adalah tertakluk di dalam kitab Injil juga, bahawa mereka sebelum bergerak, Nabi Ilyas sebelum bergerak mengikut Nabi Ilyas, mereka sempat untuk melakukan perkara sedemikian. Ini adalah satu rekaan yang tidak patut diikuti. Selanjutnya, mukjizat Nabi Ilyas alaihissalam dan dalam sains. Nabi Ilyas alaihissalam dikatakan dapat menghidupkan kembali orang yang telah mati dan pernah menjernihkan air yang kotor. Menurut menghidupkan orang yang telah mati, ini tidak dapat disahihkan dengan jelas, dan menghidupkan kembali orang yang telah mati ini mempunyai mukjizat yang sama seperti yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam dan Nabi lain. Seterusnya, menjernihkan air yang kotor. Sebelum baginda menjadi raja, baginda telah mencampakkan garam di suatu tempat, mencampakkan garam di dalam air yang kotor dan tidak boleh dipakai, iaitu rosak.
baginda mencampakkan garam, lalu air tersebut telah menjadi jernih dan bersih dan boleh digunakan untuk penduduk di situ. Mukjizat ini adalah sangat luar biasa yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Berkaitan dengan menghidupkan kembali orang yang telah mati, menurut sains, mustahil untuk menghidupkan orang yang telah mati, kerana apabila seseorang manusia itu telah mati, organ-organ di dalam tubuh badan manusia tidak akan berfungsi seperti hidup, seperti ketika waktu hidup. Selain itu, pandangan agama lain terhadap Nabi Ilyasa, menurut agama ahli kitab, mereka menjadikan Nabi Ilyasa ini sebagai contoh yang baik kerana sifat mulianya dan akhlaknya yang baik, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Tuhan, iaitu Nabi Ilyasa ini sangat bersungguh-sungguh dan tekun terhadap tugas yang diberi, tugas kenabiannya yang dilantik oleh Nabi, yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, menurut agama Buddha pula, mereka tidak mempercayai kerasulan dan nabi-nabi ini. Agama Buddha, agama yang menyembah haiwan, salah satu daripada kepercayaan animisme, dan mereka tidak mempercayai kenabian Nabi Ilyasa, malah nabi-nabi yang lain juga. Seterusnya, gejala kaum Nabi Ilyasa di zaman moden, iaitu ketika zaman Nabi Ilyasa alaihissalam, kebanyakan manusia menyembah berhala. Dan perkara ini diamalkan sehingga ke hari ini. Penyembahan berhala selain daripada menyembah Allah Subhanahu Taala, penyembahan berhala yang tidak dapat memberi manfaat ataupun faedah kepada manusia, malah menyukarkan dan membawa mereka ke lubuk hina di neraka Allah Subhanahu Taala. Selain itu, antara gejala lain yang dibawa sehingga ke zaman moden ini adalah gejala mensyirikkan Allah. Gejala mensyirikkan Allah ini sangatlah luas. Pelbagai perkara yang dilakukan oleh umat manusia yang boleh dikategorikan mereka sebagai orang yang syirik, sama ada dari segi perbuatan ataupun percakapan. Sebagai umat Islam, kita perlulah jauhi daripada perkara-perkara syirik seperti ini, supaya tidak tergolong di antara orang-orang yang kekal di dalam neraka Allah Subhanahu Taala dan dihina oleh Allah Subhanahu Taala. Isi yang seterusnya adalah sikap ataupun akhlak Nabi Ilyasa alaihissalam menurut hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Menurut hablum minallah, Nabi Ilyasa adalah seorang yang mempunyai sifat takwa yang tinggi, kerana baginda sangat seorang yang maksum dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Taala dan menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi tanpa merungut. Dan Nabi Ilyasa adalah seorang yang mulia dan kita sebagai umat Islam mestilah contohi seperti Nabi Ilyasa alaihissalam. Seterusnya, menurut hablum minan nas, baginda Nabi Ilyasa adalah seorang yang tidak mudah berputus asa. Hal ini kerana walaupun Nabi Ilyasa sering dikritik, dicaci maki dan dihina oleh kaumnya, tetapi
baginda tetap bersabar dan menjadikan hinahan dan kritikan ini sebagai pembakar semangat untuk menyebarkan lagi ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, menurut Hablum Minal Alam, baginda seorang yang sangat bersyukur terhadap sesuatu. Oleh hal demikian, ini berdasarkan peristiwa Nabi Ilyas menyembuhkan penyakit Nabi Ilyasa, dan Nabi Ilyasa berasa bersyukur kerana nikmat yang diberikan adalah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dan bukannya daripada Nabi Ilyas. Nabi Ilyas hanyalah menyampaikan sahaja. Nabi Ilyas hanyalah menggunakan mukjizat tersebut atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Ilyasa setelah sembuh, baginda mengikuti Nabi Ilyas untuk menegakkan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali adalah penemuan artifak atau makam Nabi Ilyasa alaihi salam menurut pengkaji sejarah. Pada awal tahun sebelum ini, pengkaji sejarah Islam telah menemui satu perkampungan Islam kuno iaitu terletak di Turki, di wilayah Egil. Wilayah Egil merupakan wilayah dikenali sebagai satu tempat pelancongan prasejarah yang boleh dikunjungi di negara Turki tersebut. Selain itu, perkara yang lebih besar ingin disampaikan adalah di wilayah Egil terdapat satu perkampungan Islam kuno. Di perkampungan tersebut terdapat makam Nabi Ilyasa alaihissalam, serta terdapat juga bangunan-bangunan ataupun rumah-rumah serta madrasah lama yang telah ditinggalkan. Makam-makam ini, jasad Nabi telah dialihkan ke tempat yang lain di wilayah Kil, dan perkampungan ini telah ditenggelami air untuk 2 abad. Penemuan ini adalah sangat besar, dan kita sebagai umat Islam perlulah memelihara dan menjadikan ini adalah satu penemuan yang sangat besar kepada umat Islam. Kesimpulannya, sebagai umat Islam, kita perlulah dan wajiblah beriman kepada Nabi dan Rasul, terutamanya kepada Nabi Ilyasa alaihissalam, kerana baginda adalah seorang Nabi yang mulia yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Banyak pengajaran dan pedoman yang dapat diikuti oleh umat manusia pada zaman kini terhadap peristiwa dan kisah-kisah Nabi Ilyasa alaihissalam. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita perlulah menjadikan peristiwa besar ini sebagai satu pembakar semangat untuk menjadi satu umat yang digeruni oleh umat manusia pada masa kini dan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya ingin menghuraikan satu ringkasan artikel yang ditulis oleh penulis yang bernama Khairul Nazrin Nasir dan Muhammad Syafi Salihin Hasan, berdasarkan tajuk kepercayaan animisme berdasarkan pendapat seorang tokoh barat yang bernama Edward Burnett Tyler, yang diterbit pada tahun 2018. Artikel ini menceritakan dan difokuskan pada bagaimana Al-Quran mengkritik kepercayaan animisme ini dan pelbagai ayat Al-Quran
yang digunakan oleh penulis dan dikumpulkan bagi menjelaskan isu kepercayaan animisme ini dengan lebih terperinci. Mengenai ringkasan artikel ini, kepercayaan animisme ini dikatakan telah lama muncul, iaitu berdasarkan atas penyelidikan seorang tokoh barat yang bernama Edward Burnett Tylor terhadap penyelidikan beliau. Beliau mengatakan bahawa kesemua agama yang wujud pada masa kini merupakan akar kepada kepercayaan animisme yang telah wujud pada ketika dahulu. Secara amnya, menurut perspektif Islam, kepercayaan animisme telah wujud sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Hal ini kerana pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, mereka telah mula memahat patung berhala dan menyembah patung berhala dan dijadikan patung berhala itu sebagai Tuhan selain menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu juga, kepercayaan animisme ini menggambarkan kehidupan masyarakat manusia primitif pada zaman kurun dahulu. Seterusnya, isu yang dibawa oleh penulis, iaitu penulis menghubungkaitkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengkritik perbuatan animisme ini, iaitu terhadap ritual-ritual yang dijalankan oleh penganut kepercayaan animisme. Kepercayaan animisme juga boleh didefinisikan sebagai satu kepercayaan yang karut kerana mereka menyekutukan Allah dan menyembah sesuatu yang tidak bernyawa. Malah perkara yang disembah sebut tidak dapat memberi manfaat atau faedah kepada seseorang manusia. Seterusnya, kepercayaan animisme ini juga dianggap sebagai satu konsep agama. Konsep agama juga tersendiri telah membawa erti, iaitu ketaksuban seseorang individu terhadap sesuatu perkara dan menyembah sesuatu serta mengharapkan permintaannya dapat ditunaikan. Oleh itu, mereka telah berselingkuh terhadap pangkal jalan Allah Subhanahu Taala kerana mereka telah menyembah dan meminta pertolongan daripada sesuatu yang tidak bernyawa. Malah sesuatu itu tidak dapat memberi satu manfaat yang bermanfaat kepada mereka. Selain itu juga, kepercayaanisme ini juga dikatakan sebagai satu kepercayaan yang tertua dan dikatakan oleh ahli antropologi bahawa kepercayaan animisme ini adalah pokok kepada akar-akarnya kepada agama lain, termasuklah agama-agama yang telah wujud pada masa kini. Ia dianggap sebagai satu cabang-cabang daripada agama kepercayaan animisme ini. Seterusnya, unsur yang menarik menurut pengkaji adalah daripada unsur keagamaan. Hal ini kerana bagaimana kepercayaan animisme ini boleh dikategorikan sebagai satu agama, satu konsep agama. Sedangkan Allah Subhanahu Taala telah mengkritik dan menghina kepercayaan animisme ini. Di dalam Al-Quran terdapat banyak dalil yang menceritakan terhadap penghinaan tersebut. Di dalam satu dalil yang dibawa oleh penulis, yang diambil oleh penulis, salah satunya adalah kepercayaan animisme dan kepercayaan lain seperti
Nasrani, Yahudi dan lain-lain, mereka dikategorikan sebagai golongan-golongan yang rugi dan mereka tidak akan terlepas daripada azab neraka Allah SWT di akhirat kelak. Seterusnya, untuk watak dan plot, kepercayaan animisme juga mempunyai persepsi sama seperti agama-agama lain, iaitu mereka menyembah satu Tuhan. Mereka mempercayai satu Tuhan. Selain daripada itu, mereka juga mempercayai unsur-unsur gaib seperti syaitan. Mereka menganggap syaitan adalah makhluk jahat yang menghasut manusia untuk melakukan dosa, serta mereka juga mempercayai dewa-dewa yang dikatakan dewa-dewa ini adalah sang pencipta kepada sesuatu yang wujud di atas muka bumi ini. Selain daripada dua perkara tersebut, mereka juga mempercayai adanya neraka dan adanya syurga yang membuatkan mereka untuk lebih melakukan ritual-ritual yang dapat membawa mereka ke syurga yang dipercayai. Menurut pengkaji terhadap penulisan dua orang penulis ini, mereka telah menyatakan mereka telah menilai kekuatan, kelemahan dan juga sumbangan kepada pembaca. Yang pertama adalah dari segi kekuatan. Dari segi kekuatan, penulis telah menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai pengukuhan terhadap pendapat mereka bagi kepercayaan animisme ini. Mereka mengemukakan dalil-dalil dan juga pendapat-pendapat yang sahih yang boleh dijadikan sebagai satu pegangan dan pengetahuan baru kepada pengkaji dan juga pembaca untuk menilai terhadap penyelewengan dan kesesatan kepercayaan animisme ini. Seterusnya, dari sudut kelemahan, pengkaji mendapati bahawa kelemahan yang ada pada penulisan ini adalah penulis tidak banyak memberikan idea yang di luar kotak, malah mereka banyak mengambil malah kebanyakan daripada artikel mereka tulis ini banyak mengemukakan dalil-dalil daripada Al-Quranul Karim. Hal ini kerana dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran sudah menunjukkan pengukuhan, sudah menunjukkan bukti yang jelas dan penerangan yang lebih terperinci terhadap kepercayaan animisme. Dan akhir sekali, sumbangan yang dikeluarkan, sumbangan yang dilakukan oleh penulis adalah penulisan artikel ini dapat memberi pengetahuan yang baru atau pengetahuan umum kepada umat manusia untuk mengetahui konsep kepercayaan animisme ini adalah satu konsep yang karut. Terdapat pelbagai pengajaran yang dapat diambil daripada artikel ini untuk menambah baik akidah seseorang untuk mentauhidkan Allah SWT kepada tauhid yang lebih tinggi. Selanjutnya, kritikan atau ulasan pengkaji terhadap artikel. Pengkaji bersetuju terhadap penyelewengan kepercayaan animisme ini dan kritikan yang dilakukan oleh Al-Quran terhadap kepercayaan animisme di dalam bahagian pengenalan. Di dalam kedua-dua konsep ini, wujudnya konsep mitos dan
pemikiran logik akal manusia. Kedua konsep tersebut mempunyai perbezaan makna, iaitu mitos adalah satu rekaan cerita yang ditokok tambah mengenai kisah-kisah lampau, dan mitos tersebut dipercayai oleh orang yang tidak mempunyai ilmu yang tinggi. Selain itu juga, pengkaji juga bersetuju terhadap kritikan-kritikan yang terkandung di dalam Al-Quran mengenai kepercayaan animisme, iaitu banyak dalil-dalil serta tafsiran di dalam Al-Quran yang mengetengahkan perkara berkaitan penyembahan ataupun kepercayaan yang karut, kepercayaan animisme ini. Kerana kepercayaan animisme ini adalah sesuatu kepercayaan yang direka-reka, dan setiap apa yang dikeluarkan adalah tanpa bukti yang sah dan rujukan yang dapat diterima oleh akal fikiran manusia. Walau bagaimanapun, impak pengkaji terhadap isu atau penulisan artikel ini adalah menambah ilmu kepada semua individu. Hal ini kerana artikel yang ditulis ini adalah sangat padat dan penerangannya adalah jelas serta dapat memberi ilmu yang berguna kepada pembaca dan oleh pengkaji sendiri. Seterusnya, pengkaji dapat mengenal pasti kelebihan kitab Al-Quran, kesempurnaan kitab Al-Quran, iaitu kitab Al-Quran ialah kalamullah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk disebarkan kepada umat manusia. Kitab Al-Quran adalah satu mukjizat yang sempurna, kerana di dalam kitab Al-Quran menceritakan kisah lampau, sehingga kisah yang akan datang, perkara yang akan datang mengenai sains, pendapat-pendapat, kebaikan, nikmat syurga dan kepedihan neraka, serta tauhid Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Maha Pencipta segala sesuatu. Akhir sekali adalah maklumat baru yang pengkaji peroleh. Antara maklumat baru yang pengkaji peroleh adalah, yang pertama, banyak perkara yang boleh dikategorikan sebagai kepercayaan animisme. Hal demikian kerana mereka menyembah pelbagai objek atau sesuatu yang bernyawa untuk dijadikan sebagai Tuhan. Dan jelas sekali perkara tersebut adalah sesuatu perkara yang mengarut, yang perlu kita elakkan. Contohnya, memakai cincin yang dianggap akan memberi kuasa ataupun azimat yang dapat melindungi mereka apabila dapat melindungi mereka daripada sebarang masalah ataupun malapetaka. Perkara ini masih lagi dilakukan oleh umat manusia sehingga ke hari ini, dan tidak asing juga individu-individu yang menggunakan kaedah ini, yang mengamalkan kaedah ini di Malaysia atau kawasan terdekat dengan kita. Dan seterusnya, kepercayaan animisme kebanyakannya dianuti oleh umat yang terdahulu, umat manusia terdahulu. Kepercayaan animisme ini dianuti oleh umat manusia yang terdahulu. Berkemungkinan mungkin mereka tidak terdedah dengan kepercayaan agama Islam, dan kebanyakan manusia pada zaman tersebut adalah melakukan pelbagai ritual ataupun penyembahan terhadap sesuatu seperti kepercayaan animisme.
Kesimpulannya, kitab Al-Quran telah mengajak umat manusia, terutamanya kepada umat Islam, mengenai penyelewengan terhadap kepercayaan animisme ini. Tidak terdapat satu ayat sekalipun di dalam Al-Quran yang mengiktirafkan kepercayaan animisme ini adalah satu kepercayaan yang tertua dan perlu dianuti oleh umat manusia, kerana terdapat unsur-unsur yang karut dan perlu dijauhi. Selain itu, sebagai umat Islam, kita disuruh supaya menuntut ilmu pengetahuan, terutamanya ilmu mengenai agama, agar ilmu tersebut dapat dijadikan sebagai pengukuhan dan senjata yang hakiki kepada diri dan juga umat Islam.